Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar apa definisi, apa ciri-ciri, apa konsep untuk rekaan perabot, reka bentuk industri. Kita dah belajar. So, pada minggu ini kita nak explore sedikit untuk macam mana kita nak membuat penghasilan model 3D. Sebelum itu, cikgu nak kamu tengok video yang cikgu kongsikan ini. Cikgu harap semua pelajar dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya untuk video ini. Kita nak tengok satu berita dari Astro Awani. Sebab cikgu percaya ramai pelajar tak tengok berita kan, dekat TV3 kan, tak tengok kan. Selalu je tengok cerita hantu je. Kali ni cikgu nak kamu semua bersama cikgu untuk tonton berita Astro Awani. Apa dia nak sampaikan. So, saksikan. Cikgu akan share screen. Kita tengok berita daripada Astro Awani. Jom. Industri perabot rotan di Tenaga Bakal gulung tikar dalam tempoh beberapa tahun berikutan masalah kekurangan bekalan bahan mentah serta tenaga mahir. Walaupun permintaan terhadap perabot berkenaan Amerika dari dalam dan luar negara, generasi muda di negeri itu tidak berminat untuk meneruskan seni warisan berkenaan. Menurut pengusaha perabot rotan Khazali Mamat dari Ajil, Hulu Terengganu, selain tekanan tenaga kerja, beliau terpaksa berhadapan kekurangan bahan mentah. Masalah di bidang ini masalahnya bahan mentah mana susah sikit. Itu juga. Mana nak watang kita jadi di kemeluh bahan jauh, harga pun mahal. Harga sebatang rotan dibeli pada harga antara 6 dan 12 ringgit berdasarkan saiz termasuk rotan jenis Manau, Jelayan, Matang dan juga Saga. Beliau yang berpengalaman 35 tahun berkata ramai bahkan meninggalkan kerja masing-masing sejak beberapa tahun lalu. Mungkin sedikit saya tenaga yang universiti. Kalau baru baju ni tak punya geng, punya nasionalnya. Macam itu lah. Saya pernah ada orang, dalam belanda orang, kalau pun tak banyak. Mana tanya orang tak minat. Hal itu dia. Tak minat. Menurutnya industri perabot rotan yang berkeraskan kemahiran dan kehalusan seni memberikan kelangan lumayan namun ia tidak mendapat tempat di kalangan generasi muda. Sementara itu, peniaga hasil kraftangan rotan Ramlah Abdul Rashid mengakui terpaksa mendapatkan barangan kraft dari negeri lain terutama Johor. Akan pupuk. Itu mungkin kan. Mungkin yang sebab barang ni sebab orang tua dah buat. Jadi orang mungkin memang ada mantau. Begitu bertahan untuk itu lama tu dah 10 tahun kan itu. Itu kecil. Gitu. Tak tahu jangan kalau buat ni. Kalau baku tu kali nak dengan 50 ke, nak dengan 100 persen lah dia boleh buat. Tak ada yang boleh nak mengedapikan barang ni. Menurutnya pelanggan sektor pelancong lebih berminat kepada hasil kraft Terengganu walaupun harganya tinggi berikutan segi pembuatannya yang halus dan berkualiti. Menurutnya produk berasaskan rotan dapat permintaan dari dalam dan juga luar negeri termasuk hotel bertaraf 3 hingga 5 bintang serta resort tempatan. Namun banyak tempahan terpaksa ditolak berikutan kekurangan bekalan untuk memenuhi permintaan. Apa yang kita dapat tengok dekat video tadi? Apa yang disampaikan? Write essays that inspire. Messages that forge brighter connections. Apa yang nak disampaikan oleh Astro Awani tadi, kita dapat tengok ianya
kekurangan bahan mentah untuk industri perabot daripada rotan. Lepas tu, generasi muda tak minat kan? Kalau kita tengok generasi muda lebih suka bekerja yang mudah. Dia tak suka kerja yang rumit, yang banyak kerja lah. Lepas tu, kalau kita tengok, ianya dibuat daripada rotan, kerusi. Dalam pembuatan reka bentuk perabot pada rotan tu, amat mementingkan kehalusan dan ketelitian. Sebab tu generasi muda sekarang dia tak minat. Sebab remeh, kerja tu banyak. Lepas tu pembekal pun dia buat kerja sorang-sorang. Dia tak ada pekerja. Sebab orang muda dia tak nak kerja macam tu, kan? Sebab tu generasi muda mestilah belajar, mestilah menyambung warisan perabot daripada rotan untuk kita nak mengesyorkan budaya kita ataupun asal usul Melayu. Itu di sebaliknya lah. So, cikgu harap semua pelajar minat untuk mereka perabot mana-mana daripada sumber apa-apa pun, kita kena mempertahankan seni warisan tanah air kita di Malaysia. Itu sahaja video yang cikgu kongsikan. Kita dapat tahu sedikit tentang reka industri perabot daripada rotan. So hari ini cikgu nak memperkenalkan, cikgu nak kita buat aktiviti membuat model 3D. Cikgu harap semua dapat mengikuti sesi PDPR kita dan kita akan buat cipta model, menghasilkan model 3D, reka bentuk industri serta proses menghasilkan reka bentuk perabot macam mana. Dekat video nanti cikgu akan syorkan alat dan bahan dan cara-cara membuat proses penghasilan lukisan, perincian dan lukisan unjuran model 3D. So, cikgu nak kamu tonton video yang cikgu buat. Bagaimana proses, macam mana cikgu nak explore bahan tersebut. So, take note di video sebelah nanti. Okay? Baiklah, yang pertama sekali pelajar perlu buat adalah menyediakan alat dan bahan. Okey, apa alat dan bahan yang diperlukan bagi melakarkan lakaran model 3D? Pelajar hendaklah sediakan pensel tak kisahlah pensel 2B ataupun 3B, 4B. Lepas tu pensel warna, pemaris dan kelup perancis. Kalau tak ada kelup perancis, kalau bahasa Inggeris dia French curve pun tak apa, asalkan pembaris ada. Okey, kita nak menghasilkan model 3D kerusi. Kita nak cipta kerusi yang idea dia menggunakan siput ataupun snail. Tahu siput? Macam mana rupa siput? Kita nak menghasilkan kerusi daripada siput.
Contohlah ni adalah siput. Macam mana kita nak mengolah idea untuk menghasilkan kerusi. Contohnya yang pertama, kita ambil kulit cengkerang daripada siput tu. Yang pertama, contohnya anda buat begini dahulu. Kita ambil cengkerang dengan badan dia. Ini idea yang pertama cikgu nak buat. Ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. Idea yang pertama cikgu terangkan menggunakan marker supaya anda boleh nampak. Okey, ini yang pertama. Dia menyerupai kerusi sedikit, tapi dia masih mengekalkan bentuk siput tu. Okey. Kalau yang ketiga, yang kedua macam mana pula? Yang kedua. Yang kedua, cikgu nak kursi tu kelihatan moden sedikit ataupun klasik sedikit. Sebab kita dah belajar konsep kan. Konsep apa awak nak guna. Adakah awak nak guna tradisional ataupun klasik, apa lagi konsep yang ada. Retro. Cikgu masih juga mengambil idea daripada cengkerang siput ni, iaitu yang di bahagian belakang siput tu. Cikgu akan terangkan supaya kamu nampak. Tapi kalau anda tak mahu menggunakan siput, anda boleh juga kemukakan idea ataupun awak nak idea apa awak nak ulahkan menjadi kerusi, ataupun awak nak ambil idea pada durian ataupun buat apple, nak buat ianya jadi kerusi pun boleh. Okey, ini idea yang kedua. Macam mana pula dengan yang ketiga? Ini masih mengekal bentuk yang sama. Ini dah lain, dia jadi moden sikit. Kerusi ala-ala klasik sedikit. Yang kedua, yang ketiga pula macam mana? Yang ketiga ni cikgu nak lebih terperinci sedikit. Ini hanya lakaran ya. Cikgu just nak anda explore bahan untuk membuat penghasilan lakaran model 3D.
Ini yang ketiga. Dia kelihatan moden. Dia dah jadi bentuk kerusi. Kita ambil daripada siput tadi. Okey, yang terakhir kita nak completekan. Yang terakhir, ini adalah lakaran yang keempat. Macam mana lakaran yang keempat? Cikgu biasanya tak menggunakan pembaris kalau membuat lakaran. Ini hanya lakaran sahaja. Fajar hanya membuat lakaran sahaja. Cikgu nak haluskan lagi. Bahagian ni. Ini adalah hasil yang terakhir. Ini adalah lakaran sahaja. Anda perlu membuat explore alat tambahan. Macam mana anda nak hasilkan kerusi daripada siput. Cikgu nak tengok. Ini contoh daripada cikgu. So, selepas anda membuat explore bahan, alat tambahan, anda perlu membuat tugasan mengikut prosedur, iaitu membuat folio lakaran, iaitu perkembangan idea. Awak nak buat perkembangan idea. Lepas tu membuat lukisan unjuran melalui teknik pengolahan warna. Macam mana awak nak warnakan. Ini bahagian eksplorasi seni. Baiklah, kita dah buat lakaran perkembangan idea untuk menghasilkan produk 3D, iaitu kerusi. Sekarang ni kita nak buat lukisan unjuran. Tahukah lukisan unjuran tu apa? Lukisan unjuran tu kita nak tengok dia daripada pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas. Dia ada tiga. Apa itu? Pandangan yang pertama tadi adalah kita nak tengok dari segi pandangan hadapan. Macam mana pandangan hadapan yang kerusi cikgu buat tadi? Contoh ni kerusi yang terakhir, perkembangan idea yang cikgu yang terakhir. Kalau cikgu tengok dari hadapan, dia berbentuk macam mana? Dia berbentuk segi 4. Kalau kita tengok dari hadapan, cikgu lukis.
Ini adalah lukisan unjuran ya. Melalui pandangan hadapan. Macam mana? Dia macam ni. Ini pandangan hadapan. Kalau yang kedua adalah melalui pandangan, ini bukan pandangan hadapan. Ini adalah pandangan dari atas. Ini adalah pandangan dari atas. Kita nak tengok pandangan dari hadapan. Macam mana pula? Kalau hadapan, kita tengok sini. Hadapan macam mana? Kita dapat tengok lurus je. Ini yang cikgu dapat tengok dari hadapan. Boleh faham? Yang kita buat ni adalah lukisan unjuran. Kita nak tengok lukisan unjuran macam mana daripada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Cikgu dah buat daripada pandangan atas dan pandangan hadapan. So, kita nak tengok macam mana pula dengan pandangan sisi pula. Yang terakhir adalah pandangan sisi. Macam mana kita nak tengok pandangan sisi dari tepi? So, cikgu agak-agak pandangan dari tepi cikgu adalah macam ni. Yang cikgu hasilkan tadi. Ini adalah pandangan sisi. Boleh nampak? So, kita dah buat lukisan unjuran dari pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dia senang je kan? Dia senang. Daripada kerusi tadi, daripada idea pada siput, kita nak menghasilkan kerusi berkonsepkan apa? Tradisional ataupun klasik. Cikgu rasa ni adalah cikgu nak menghasilkan kerusi klasik. Berkonsepkan klasik. So, kalau kita tengok lukisan unjuran dia dari pandangan atas, kita dapat tengok segi 4, lebar. Lepas tu pandangan hadapan macam mana dan pandangan sisi. Selepas itu, kita nak buat lukisan perincian berdasarkan kerusi yang kita buat tadi. Macam mana lukisan perincian? Lukisan perincian kita nak tengok celah-celah yang kita tak nampak. Maksud cikgu bahagian-bahagian kerusi tersebut yang kita nak tengok bahagian kerusi yang dari bentuk dalam ke macam mana ke, daripada kita nak buat perincian lah. Kita nak tengok sudut-sudut yang kecil ni. So, kita buat lukisan perincian. Kita nak buat lukisan perincian. Contohlah cikgu nak tengok dari bahagian
yang ini, yang kaki dia, kaki kerusi dia macam mana. Kita nak tengok macam mana lukisan perincian. Kita nak tengok bahagian kaki kerusi ni. Ini adalah perincian daripada kaki kerusi. Sebenarnya ini adalah mewujudkan kestabilan kerusi tersebut. Sebab ada dua kaki dari bahagian tepi. Yang kedua, kita nak tengok dari sudut mana pula? Kita nak tengok pula daripada sudut ini pula. Macam mana? Adakah dia ada kaki ke tidak? Dia tak sebenarnya. Kita lukis . Sebenarnya bahagian kanan kerusi tu dia lain. Dia berbentuk petak sedikit. Kalau ini adalah berbentuk segitiga, dia bersilang. Kalau ini dia lurus sahaja. So ini kaki kerusi di sebelah kanan. Yang ini adalah kiri. Tapi kedua-duanya stabil. So ini contoh daripada cikgu. Untuk memuri semua, anda hendaklah menghasilkan kerusi model lakaran model 3D terlebih dahulu. Lepas tu barulah anda membuat lukisan unjuran daripada 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Lepas itu barulah anda membuat lukisan perincian dari kawasan-kawasan yang anda nak tengok. Anda nak showkan kepada customer anda bagaimana kerusi anda ni stabil. Macam mana rupa kaki kerusi anda. So kalau anda tak mahu menggunakan siput tadi, anda boleh mengambil idea daripada buat apple, durian. Tahu durian macam mana pula? Durian ni tajam. Macam mana anda nak menghasilkan durian daripada kerusi? Itu yang cikgu nak sampaikan. So ada 3 di sini. So anda boleh membuat folio dekat kertas lukisan anda. So buatlah lakaran anda di kertas lukisan. Lepas tadi, sebelum itu anda kena warnakan lukisan perincian tadi. Anda kena warnakan lukisan tadi. Lepas anda buat lukisan perincian, anda buat satu lukisan perincian untuk model 3D yang sepenuhnya. Macam mana? Contoh yang ni, ini hanya lakaran. Cikgu bagi contoh, nanti kamu semua buat. Inilah hasil keseluruhan.
Contoh, anda nak warna hitam ke, warna coklat ke. Anda kena warna lukisan perincian anda. Anda nak warna apa yang sesuai. So, ini adalah lakaran sahaja. Ni. Anda kena warnakan, okey? So, ni adalah contoh daripada cikgu. So, terhasillah folio anda. Daripada idea, perkembangan idea, lepas tu anda buat lukisan unjuran daripada lukisan perincian. So, ada 3 sudah menjadi folio. Folio, lakaran, model 3D. Nanti hantar dekat cikgu secara personal. Cikgu nak tengok perkembangan idea, lukisan unjuran dan lukisan perincian. Ada 3 yang anda kena buat. Minggu depan anda hanya bentangkan saja. So, minggu ni anda kena buat satu folio berdasarkan 3 yang cikgu nak tadi, iaitu perkembangan idea, lukisan unjuran dan lukisan perincian. Minggu ni hanya buat yang 3 ini sahaja. Minggu depan kita buat apresiasi. Cikgu nak anda semua bentang. Minggu ni hanya buat lakaran sahaja. Okey? So, itu sahaja pada cikgu. Dan jangan lupa tengok video ini dan cikgu akan upload di YouTube. Okey? Nanti cikgu akan bagi link dekat grup Telegram masing-masing. Sekian, terima kasih.